pada minggu lepas berkaitan dengan tata bahasa. Soalan bahagian pertama, bahagian kata hubung. Tata bahasa. Dan juga ada tajuk tentang kata kerja aktif transitif. Pada siapa mana-mana pelajar yang dah terlupa, saya ulang kaji sikit. Kita dah lihat kata kerja aktif transitif dan juga kata hubung gabungan. Malam ni saya akan kongsikan bahan-bahan yang sepatutnya saya bagi lepas. Minggu lepas saya dah terlepas pada hari Isnin malam. Jadi hari Selasa, Rabu, Khamis saya bimbang ada pelajar yang terlepas, tak tengok keadaan grup tersebut. Jadi saya bimbang ada pelajar yang tak dapat bahan-bahan yang sepatutnya saya bagi pada hari Isnin malam minggu lepas. Jadi malam ni saya akan kongsikan sekali bahan yang kita gunakan, bahan-bahan otak, kata kerja aktif transitif, kata hubung gabungan semua, yang pancangan semua tu. Saya akan bagi kongsikan bahan-bahan tersebut. Okey para pelajar. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia saya ucapkan. Salam pandemik COVID-19. Saya doakan anda semua dalam keadaan yang sihat sejahtera bersama keluarga, insyaAllah. Pagi ni, hari ni saya ada lihat satu dalam salah satu media sosial kita, satu video yang telah dibuat naik oleh Bulletin TV3 berkenaan dengan di lokasi di Shah Alam, pusat CAC ataupun pusat untuk menyaring COVID-19 yang terbesar di Selangor, di Stadium Melawati Shah Alam, hari ini telah menjangkaui satu kumpulan masyarakat yang membuat saringan yang sangat besar, yang sangat sibuk, mencecah 4,000 pengunjung ataupun individu yang datang untuk membuat saringan macam-macam, yang kes gelang apa semua, bayi ada, orang tua ada. Jadi kamu boleh lihat dalam mungkin YouTube ke apa ke. Matlamat saya berkongsi benda ini sebabnya saya harap kamu semua menjaga kesihatan. Kes di Selangor dah di luar jangkauan. Memang saya agak bimbang, kami di sini agak bimbang. Jadi saya mohon para pelajar jaga SOP, jaga diri. Okey, itu saja. Kita teruskan kelas kita hari ini. Okey, so seperti yang kita setuju, ini bahannya. Okey, ada 3 bahan. Kalau tak silap saya, dokumen tersebut tulis 1A, 1B, 1C. Ini 1A Okey, abaikan soalan yang pertama yang atas tu, kita akan fokus pada soalan yang kedua, soalan yang bawah tu Dan kali ni dokumen ini lebih jelas dan saya dah dapatkan versi yang lebih jelas yang boleh dibaca. Alhamdulillah, insyaAllah. Okey para pelajar, kita dapat lihat sini aras kesukaran tinggi. Sebelum saya mulakan kelas, jadi saya mohon pada pelajar mana-mana yang masih lagi belum menulis nama penuh, nombor telefon dan juga nama sekolah, sila berbuat demikian di ruangan in-call message. Sebagai rekod kehadiran kamu pada setiap kelas. Terima kasih. Siapa yang belum buat, sila buat sekarang jom kita teruskan sesi kita. Soalan nombor 2. Berdasarkan dialog di bawah ini, kenal pasti ayat penyata, ayat tanya, ayat seru. Ada 3 jenis ayat. Sebenarnya kita ada berapa jenis ayat? Kita ada 5 jenis ayat. Malam ni saya nak kurangkan kita rujuk bahan sebab saya nak lebihkan kepada teknikal, sebab kita akan menulis sikit. Kita akan type. Awak akan tengok, saya type, awak akan tengok macam mana kita persembahkan jawapan ni. Jadi saya akan kurangkan kita tengok sumber rujukan nota apa semua Dan lagi pun sebenarnya saya rasa dari segi kategori ayat penyata, ayat tanya, ayat seru, ada satu lagi ayat perintah ayat perintah ni dalam ada ayat larangan. Itu sebenarnya ada nota ada. Dan saya rasa korang boleh tengok nanti ataupun saya akan kongsikan kemudian nota tersebut. Sebab hari ni memandangkan tak ada ayat larangan, jadi saya tak buat nota ada. Dan saya rasa ayat penyata, ayat tanya, ayat seru semua pelajar tahu. Hopefully siapa yang tak terlupa, cikgu saya dah tak ingat pasal apa. Ayat seru senang, semua orang tahu kita ada exclamation mark, tanda seru. Lihat di sini nama Puan Teh
Wah, saya pun tidak mahu melepaskan peluang keemasan ini. Ini ayat seru Dan seterusnya ayat tanya. Puan Teh Puan Teh juga dalam dialog kedua, mengapakah langkah itu diambil oleh pengurusan Perspakom? Kita ada apa ni? Tanda kan. Kita ada betul. Apa tanda soal kan? Okey. Dan seterusnya kita ada ayat penyata. Ayat penyata adalah ayat apa sahaja kategori ayat yang langsung tak ada tanda soal, tiada tanpa tanda seru dan juga tiada perkataan-perkataan yang menunjukkan perintah ataupun larangan ataupun silaan ataupun suruhan. Tiada benda-benda tu. Kalau kita baca pun kita tahu itu bukan ayat perintah. Bukan, it's not an instruction. Dia bukannya perintah kan, bukannya arahan. So kita ataupun bukannya permintaan. So kita dapat kesan ayat itu dengan mudah. So basically kalau yang mana ayat penyata, sekarang ni bawa soalan ni dia tanya ni kenapa aras tinggi saya mula sikit minggu lepas kenapa aras tinggi. First tentang untuk yang berkaitan dengan ayat memang atau dalam tu ada kira mulanya saya bila menyatakan tanpa melihat skema para pelajar tadi saya terputus Ya betul cikgu, betul. Cikgu. Ya. Saya terputus Ya. Alamak. Patutlah saya dengar macam ada tu. Okey. Tak apa, saya share balik. So berapa lama saya nak kena ulang balik apa saya cakap tadi? Ada seminit ke? Lebih kurang? Lebih kurang lah. Okey. Saya kena hati-hati sikit ni sebab saya tak perasan kat sini. Tak dengar satu pun sebab ni. Tak dengar satu pun. Okey. Lepas ni kalau saya terputus, awak terus turn on mic, awak terus cakap. Okey. Sekarang saya tak perasan. Okey, terima kasih. Okey, sekarang saya presenting Okey, bahan ni. Okey. Ayat penyata, ayat tanya, ayat seru. Okey. Para pelajar, jom kita tengok betul-betul Tadi saya dah sempat belum? Kamu sempat tak tengok saya briefing yang mana ayat penyata, yang mana ayat seru, yang mana ayat tanya, ada tak? Ke tak sempat langsung? Ayat tanya, ayat seru sempat, cuma ayat tertanya tak. Oh, ayat penyata tak sempat. Okey. Jom kita sambung dari situlah. Okey, terima kasih kerana memberitahu saya. Okey, ayat penyata. Ayat penyata, ayat yang confirm tak ada tanda soal, tiada tanda seru. Lagi satu dia tidak ada kata
perintah, kata suruhan, kata permintaan, perkataan-perkataan yang menandakan ialah arahan, adalah perintah, adalah suruhan. Okey, adalah permintaan. Okey, tidak ada benda-benda itu, memang sudah pasti ialah ayat penyata. Okey, basically dalam petikan ini ayat penyata yang mana? Encik Faizal. Okey, dialog pertama. Lepas tu Encik Faizal sekali, dialog ketiga, dan Encik Faizal sekali lagi dalam dialog yang kelima. Okey. Okey, sebab dia hanya bila penyata ni dalam bahasa Inggeris statement. Siapa yang tak faham sangat penyata ni apa dalam bahasa Inggeris statement. Stating something, menyatakan sesuatu, apa-apa sahaja. Dia bukanlah dalam intonasi ataupun ingin bertanya sesuatu ataupun dalam intonasi yang dia menunjukkan perasaan dalam bentuk seruan. Biasa perasaan digambarkan dalam bentuk seruan dan juga kata seru. Wah, amboi, semua tu kan. Kita dah belajar dah benda ni sejak sekolah rendah. Okey, persoalannya kenapa dikata aras tinggi? Ini yang saya sekali terlintas di fikiran saya bila aras tinggi dan bila saya baca betul-betul soalan ni para pelajar. Okey, dia kata kenal pasti ayat. Kenal pasti senang, kita kenal pasti. So kita detect, yang ni ayat penyata, yang ni ayat tanya, yang ni ayat seru. Okay, fine. Kita dah kenal pasti. So how can we put the answer? Macam mana kita nak present jawapan ni dalam kertas soalan, dalam kertas jawapan kita kan? Macam nak letak, biasa senang lah. Kita letak ayat penyata dash, apa dia salin balik ayat tersebut. Okay, biasanya macam tu. Okay. Tapi kita tengok soalan ni, tulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah strukturnya. Okay, tapi kalau tak mengubah strukturnya, maksudnya tak perlu buat apa-apa lah. Sebab kita tak boleh tukar apa-apa tanpa mengubah strukturnya. Maksudnya jangan kamu jadikan ayat pasif lah, dari ayat aktif ayat pasif lah, kamu terbalikkan saja predikat lah, apa benda, jangan sebab tanpa mengubah struktur. Bukan tanpa mengubah maksud. Kalau tanpa mengubah maksud, kita boleh bagi tahu ayat, kita boleh salin balik, tulis, rephrase balik, kita boleh susun balik ayat ni dengan maksud yang sama, tapi ini dikata tanpa mengubah struktur. Maksudnya tak boleh buat apa-apa tau. Okey. Ya, sepatutnya bila tak tanpa perlu buat apa-apa, jadi saya rasa ini bukan aras tinggi. Okey, saya pun tak faham kenapa dia buat aras kesukaran tinggi. Okey mungkin ada kesilapan di sini. Okey, pada mulanya saya ada satu terlintas di fikiran saya dan berkemungkinan saya tercakap benda ni mungkin minggu lepas. Saya pun tengok, saya tak pasti. Sepatutnya saya ingatkan soalan ni melibatkan dua bentuk soalan. Saya rasa saya dah cakap. Pertama, soalan yang kenal pasti ni. Yang kedua, tulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah strukturnya. Okay. Yang kedua, arahan kedua ini saya jangkakan ia ingin kita pindahkan dan present jawapan ni dalam kata ataupun cakap pindah. Sebab apa yang kita lihat dalam petikan ini adalah cakap ajuk. Okey, para pelajar, siapa yang tak ingat apa dia cakap ajuk, cakap pindah? Cakap ajuk ialah satu petikan dalam bentuk skrip ataupun dialog. Okey, cakap pindah ialah satu petikan yang mana daripada bentuk dialog kita tulis dalam bentuk yang bukan dialog. Contohnya ayat dia, Encik Faizal telah menyatakan, telah memberitahu, telah memaklumkan bahawa pada masa tertentu pusat pemeriksaan kita salin sampai habis. Okey. Lalu Puan Teh bertanya mengapakah langkah itu diambil oleh pengusaha Kesbahkom. Noktah. Itu adalah kata pindah ataupun cakap pindah. Cakap pindah. Jadi saya jangkakan adakah jawapannya seperti itu apabila soalan ini memberi arahan. Tulis ayat-ayat itu semula tanpa mengubah strukturnya. Malangnya, bila saya lihat skema jawapan, itu bukanlah soalan yang dikehendaki. Itu bukanlah jawapan yang dikehendaki. Itu bukan arahannya. Tetapi hanyalah semata-mata menyalin semula jawapan tersebut. Ayat itu saja. Jom kita tengok macam mana.
Okey. Para pelajar, okey, untuk jawapan pertama saya hanya memberi ringkasan saja. Okey, maksudnya ini jawapan penuh lah. Okey. So, macam ni saja dalam peperiksaan bila kamu menulis jawapan kamu. Okey, seringkas ini. So tidak ada jawapan yang rumit-rumit dan sekali lagi saya harap kamu boleh abaikan dalam soalan tersebut bila kita cakap aras kesukaran tinggi. Namun dalam exam, dalam kertas soalan bukan tak ada pun tulis aras kesukaran tu. Cuma saya nak beri perhatian bila latihan ada tulis aras kesukaran. Saya harap pelajar boleh beri perhatian. Tapi untuk in case untuk soalan ni saya tak pasti kenapa dia anggap sebagai aras kesukaran. Sebab apa? Untuk makluman pelajar, jika dibandingkan dengan soalan-soalan SPM tahun-tahun lepas, soalan ini adalah antara soalan favorit pelajar. Di mana pelajar diminta untuk kenal pasti kategori atau jenis ayat. Okay, yang manakah ayat penyata, ayat tanya, ayat seru, memang senang. Kebanyakan pelajar majoriti untuk dapat 6 markah tu tak, memang 5/6 ke 4/6 tu, saya rasa 5 pun dalam tangan lah, saya rasa kan. Okey Okay, jadi para pelajar dan 2 markah tersebut diberi daripada jawapan ini semata-mata. Okey, sebab ayat penyata dah diberi tahu. Okey, lainlah kalau soalan tanya, tentukan jenis-jenis ayat berdasarkan petikan tersebut. Jadi kamu kena tahu jenis ayat tu apa. Ayat ayat penyata, ayat tanya. Ini dia dah siap-siap bagi tahu ayat penyata, ayat tanya, ayat seru. Tinggal nak cari saja yang mana kan. Okey. Jadi bagi saya ini bukan aras kesukaran tinggi lah. Okey. Walau bagaimanapun para pelajar secara umumnya inilah jawapannya. Simple. Okey saya rasa jelas kat sini Okey. Tak apa, dokumen ni akan di-share akan dikongsi dalam grup WhatsApp nanti lepas kelas. Okey, so kita akan kembali semula kepada soalan kita. Okey, kali ini kita akan pergi kepada dokumen seterusnya. Dokumen 1B soalan kesalahan bahasa. Okey, kesalahan bahasa. Saya nak cuba nak dapatkan makluman pelajar di sini saya dapatkan feedback kurang. Okey, kalau kita lihat ada soalan dokumen 1B dan 1C 2 minggu lepas kita dah pun buat latihan tata bahasa. Jadi minggu ni saya nak tanya, kita nak teruskan buat latihan tata bahasa sambung ke ataupun nak terus skip kepada soalan keempat dan kelima? Kamu rasa macam mana? Sebab 2 minggu lepas kita dah buat tata bahasa, kena buat lagi. Okay, kalau saya sharekan dokumennya 1B 1C tu, okey, ini dokumennya, ini 1B. Kita ada 2 petikan. Okey, satu lagi, adakah ataupun kita nak buat ini? Okey, kita ada soalan nombor 4 iaitu bahasa Melayu standard. Okey. Bahasa Melayu standard, bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Dan kita ada soalan yang kelima iaitu soalan peribahasa. Okey. Okey, macam mana para pelajar? Sebab kita baru saja buat tata bahasa 2 minggu lepas kan. Jadi saya rasa macam saya nak skip dulu tata bahasa ataupun kamu nak buat juga tata bahasa? Saya mana-mana boleh. Okay. Ada apa-apa cadangan tak?
sekejap. Okey. Oh, tak ada apa. Okey, cepat. Ada tak? Masa berjalan ni. Cepat. Saya sebab kalau boleh saya nak dapatkan cover banyak sikit soalan hari ni. Jadi saya manakan masa singkat kan. Skip Okey, jap ada lah kata cikgu. Kita pergi Melayu standard. Ya. terus pergi soalan nombor Sebab 4. kesalahan bahasa tu okey juga. Soalan Ya, nombor 4 pergi skip je. skip je ya. Ha. Okey. Bukan. Okey, boleh. Okey. Boleh? Kita akan skip. Okay, so nanti untuk soalan yang 1B, dokumen 1B untuk kesalahan tata bahasa tu bila-bila kita boleh buat nanti ya. Okey, jom kita pergi dokumen ni lah. Baik. Dokumen sama ni. Okay, untuk bahasa Melayu klasik kepada bahasa Melayu standard. Saya rasa untuk bahagian A ni, soalan tata bahasa ni, saya rasa inilah fokus kebanyakan para pelajar. Daripada soalan pertama sampai soalan kelima, okay, bina ayat tata bahasa, lepas tu tukar ayat, lepas kita ada kesalahan tata bahasa, okay, kesalahan, cari kesalahan. Yang keempat, tukar bahasa kepada bahasa klasik, bahasa standard, dan yang kelima, peribahasa. Antara lima ni saya rasa yang betul-betul level yang paling tinggi lah, paling susah lah. Saya rasa soalan keempat lah. Sebab ia merupakan soalan baru untuk pada semua pelajar. Bahkan kepada cikgu-cikgu juga sebenarnya. Okey, jom. Kita pergi pada soalan ni sekejap. Okey, ni. Okey. Saya bagi pelajar masa kejap untuk baca dan cuba detect apakah perkataan-perkataan yang kamu rasa boleh ditukarkan kepada bahasa Melayu standard. Okey ya. Baca kejap.
Okey dah. Dah. Okey, saya rasa ini kali pertama saya buat soalan ni dengan awak. Ya ke? Saya rasa saya pernah buat soalan ni 2 bulan lepas. Masa bulan 5 atau bulan 4 saya rasa. Tak pasti antara kamu ni ada tak? Ha? Okey, masa tu masa saya buat soalan tu, kali pertama saya buat soalan tu bersama kamu, saya berdasarkan skema jawapan. Okey, dan saya melihat kepada soalan ini kejap ya. Soalan ini yang berjumlah 6 markah, saya hanya mencari 6 kesalahan boleh ditukar kepada bahasa standard . Tapi setelah saya buat beberapa latihan, saya lihat beberapa skema jawapan, beberapa petikan, dan saya sebenarnya saya kenal pasti sebenarnya jumlah jawapan dia bukanlah 6 sahaja, tapi lebih. Sebenarnya ada jawapan yang lebih daripada 6 yang kamu boleh tukar. Berkemungkinan boleh mencecah 10. Okey berkemungkinan boleh mencecah 10 perkataan atau 10 frasa atau perkataan yang kita boleh tukarkan, dan daripada 10 tu terpulang kepada mana-mana 6 yang pelajar jumpa. Mana-mana 6 yang pelajar jumpa. Jadi dari situ maka pelajar akan mudah untuk mendapat jawapan. Bayangkan ini pendapat saya, bayangkan kalaulah bahagian ini hanya diberi 6 dan pelajar betul-betul kena cari 6. Dan saya rasa ia tentu payah, tentu sukar sebab saya rasa macam soalan rumusan pun sebenarnya isi tersurat pun sebenarnya lebih daripada apa yang sepatutnya. Jadi pelajar hanya perlu ambil perlu sahaja daripada jumlah yang diberikan. Betul tak kan? Jadi macam inilah. Sebenarnya kesalahan tu lebih daripada 6 saya rasa. Memang bukan 6 markah. Lebih daripada itu, dan daripada banyak-banyak yang kita jumpa ataupun daripada semua kesalahan tu, kita cari yang mana 6 yang kita boleh jumpa yang kita tahu untuk tukar. Okey, pada pendapat saya antara perkataan yang popular yang saya rasa para pelajar sepatutnya kena tahu. Sepatutnya kena tahu, tapi bukanlah hari ni kena tahu. Maksud saya rasa daripada latihan ini kamu boleh improve kamu punya kemahiran untuk buat bahagian ni. Sebab ada beberapa perkataan bahasa klasik yang agak popular yang saya rasa ini dah kali berapa saya jumpa, iaitu perkataan pertama ni, tatkala. Okey. Tatkala okey, tatkala. Okey, jadi tatkala dia antara perkataan yang popular. Okey. Lepas tu yang saya jumpa maka. Nampak maka ni macam biasa kan? Okey. Untuk makluman para pelajar, setelah saya buat penelitian ini bukan kebetulan apa, ini memang saya tengok setiap kali petikan, bagi soalan petikan yang ada perkataan maka, dia akan tukar. Okay. Tapi bukan semua perkataan maka dia akan tukar. Okey, macam ni maka ni tak tukar. Okey. Sebab dia tukar secara frasa. Dia tukar secara semua. Okey, maka yang menunjukkan kita tahu fungsi dia untuk apa. Nanti kita akan tukar jawapan. Kamu akan faham nanti Dan saya dah tengok bukan sekali dua memang beberapa petikan ada perkataan maka yang ditukar, ada perkataan maka yang tak ditukar. Dari situ kita boleh belajar something. Okey. Mungkin sebab hari ni saya buat soalan secara random. Yang mana kita dapat ikut turutan soalan lepas ni peribahasa apa semua. Okey, lepas ni satu hari nanti saya akan kumpulkan beberapa soalan bahasa Melayu klasik yang standard, beberapa petikan dan beberapa contoh jawapan berdasarkan soalan. Kita akan buat analisis. Okay, yang mana yang penting ialah pendedahan. Okay, saya terus terang paling cepat nak belajar untuk buat soalan ni lah apa, kamu tengok soalan terus tengok jawapan. Itu paling cepat. Dan daripada jawapan analisis, belajar. Itu shortcut dia. Tak ada shortcut lain lah. Okay, kalau kamu rasa kamu nak buat sendiri, nak cari, boleh. Tapi saya rasa the best way is you learn from the answer. Kamu belajar daripada jawapan. Memang cepat kamu akan tu akan dapat lah. Mesti rasa je lah. Itu mesti ada dah. Okay, jom. Daripada petikan ini, sikit. Yang pertama tadi tatkala, yang kedua maka. Okay, ini antara yang saya nampak popular Okay, jom. Okay, masing-masing semua pelajar saya akan kongsikan
Word document. Jadi saya akan tutup soalan ni. Jadi kamu tengok dekat dokumen kamu sendiri dekat device kamu sendiri untuk soalan ni. Okey. Okey, perkataan pertama. Tatkala. Okay, ditukarkan menjadi ketika. Okay, ada setengah skema jawapan dia menggunakan apabila. Okay, ini ini antara perkataan yang saya memang kerap digunakan dalam bahasa Melayu klasik yang kita butuhkan pada bahasa Melayu standard yang agak mudah. Okey, yang kedua, maka. Yang saya cakap tadi maka ni yang mana? Okey, para pelajar kalau kamu rujuk soalan tu, maka tersebut berada dalam baris yang ketiga. Okey, dalam baris yang ketiga, perkataan yang pertama. Sebab dalam baris ketiga tersebut ada dua perkataan maka. So perkataan yang pertama maka ia pun bertanya kepada ibunya. Maka tersebut maka ia pun bertanya kepada ibunya, maka tersebut. Okey, so sebenarnya perkataannya ialah lalu. Itulah perkataan dia, lalu. Kadang-kadang ada pelajar tanya, cikgu, maka kan lalu bukan lebih kurang sama je. Saya kata memang lebih kurang sama. Sebab fungsi dia sama. Sebab kita tahu lalu apa? Kata hubung yang menunjukkan turutan peristiwa. Ada yang berlaku sebelum, ada yang berlaku selepas. Kata hubung kat sini dia adalah kata hubung panjangan yang menunjukkan seterusnya apa yang berlaku. Okey. So lalu apa yang berlaku kan? Maka apa yang berlaku? Lebih kurang sama fungsinya. So dari sini bila kamu faham fungsinya, maka yang ini yang kamu kena tukar. Maka lain jangan buat. Jangan tukar. Maka yang kamu faham fungsinya adalah bermaksud lalu. Okey. Ini dia. So, soalan yang seterusnya yang saya boleh detect kat sini, saya akan mulakan dengan perkataan-perkataan yang famous bukan famous perkataan bahasa klasik yang mudah yang sepatutnya para pelajar ingat. Okey. Okey. Yang ini ada satu bahasa yang saya rasa baru untuk kita. Okey, tapi untuk pelajar Kelantan mungkin tidak. Pelajar Terengganu, Kelantan Timur mungkin tidak sebab Pitis ni adalah bahasa mereka. Mereka sebut Pitis, mereka sebut PITIH. Pitih yang bermaksud duit. Okey, dalam grup kita ni ada pelajar Kelantan Terengganu ke? Ada ke? Kalau ada sila please raise your hand. Sila kat tangan. Okey, Pitih bermaksud duit. Okey, kita ada one of friend. Ada berapa orang? Betul ke kamu menggunakan duit Pitis? Betul ke? Pitih ya, Pitih. Okey. Jom kita pergi tengok dalam soalan dalam petikan tersebut Pitis ini berada dalam baris kelima. Pitis berpuluh-puluh juta. Okey, Pitis setelah duit. Okey, bertenang para pelajar.
Sebentar lagi kita akan buat versi yang sepenuhnya. Kamu akan lihat jawapan yang versi yang full. Dari situ kita boleh membuat perbandingan. Tapi saya sengaja keluarkan perkataan-perkataan yang lepas ni kamu boleh kuasai. Kamu boleh tahu sebenarnya maksud dia apa. Okey seterusnya. Satu lagi perkataan yang saya rasa memang ini ada yang famous. Orang banyak. Okey, dia akan jadi orang ramai atau orang awam ataupun orang ataupun penduduk. Okay. Kenapa saya buat macam ni ya? Okey, saya boleh letak kat sini lah. Sebab para pelajar yang apa yang kamu nampak kat sini sebenarnya bukan semua pelajar yang akan tulis tempat sebiji macam apa dalam skema jawapan ataupun apa yang kamu nampak kat sini. Okey okey. Kadang-kadang ada pelajar tulis ketika, kadang-kadang ada pelajar tulis apabila. Mungkin ada pelajar tulis benda lain, saya pun tak pasti. Sebab ini adalah berdasarkan tafsiran pelajar itu sendiri. Apa jangkaan dia ataupun tafsiran dia bila ditukarkan daripada bahasa klasik kepada bahasa standard. Okey, dia rasa apa yang sepatutnya zaman sekarang guna apa. Okey jadi sebenarnya bergantung pada nak lihat adakah perkataan tersebut menepati ataupun memberi fungsi yang sama seperti yang ditujukan dipersembahkan. Okey, contohnya kalau lalu kemudian di situ menunjukkan bahawa kemudian apa yang berlaku, lalu apa yang berlaku. Jadi berkemungkinan pemerintah akan terima. Macam orang banyak ni ada satu petikan jawapan. Saya nampak orang banyak ni orang ramai. Okey, ada petikan yang menggunakan orang awam. Orang. Kalau saya senang, saya penduduk. Okey, sebab kalau dalam soalan kita, dalam gambar tersebut, petikan tersebut, ada dalam baris kedua. Pipis berpuluh-puluh dan orang banyak dicurinya. Okey Okey, kat sini dalam skema jawapan dalam skema jawapan diletak kat sini. Jawapan ni special memandangkan dia guna situ orang daha. Sebab kalau kita tengok dalam petikan tersebut, dalam tersebut okey, dan pakaian dan tipis ataupun duit berpuluh-puluh juta dan orang banyak dicurinya. Okey, orang banyak dicurinya. So orang banyak ni sebenarnya menunjukkan orang daha. Daha tempat ni. Okey. Okey, satu lagi perkataan yang terlepas tadi, ini yang paling penting. Sudah datang dia apa benda ni? Okey, simple je. Simple je kata ni. Sebenarnya maksudnya senang je, tiba. Okey, tiba. Saya rujuk betul, okey, tiba. Sudah datang, sudah sampai, sudah tiba, ataupun kamu kalau dalam exam kamu buat sudah tiba pun betul juga. Sudah sampai pun betul, berkemungkinan betul Kita akan gunakan. Saya letak sini supaya para pelajar mungkin tahu benda boleh gunakan sampai. Ia memberi maksud yang sama. Okay. Lepas ni kalau kamu buat latihan dalam buku latihan ke dalam Google ke kalau kamu ataupun kamu dapat skema jawapan daripada cikgu ke apa ke kamu jangan stuck sangat dengan skema jawapan tersebut. Dia bukanlah kena 100% kena sepiji dengan skema jawapan. Okay. Dia as long as perkataan yang kamu tukar tu masih lagi memberi makna yang sama. Okay, insyaAllah. Okay, hopefully. Okay, dia boleh membantu. Okay. So, nampak kenapa saya buat macam ni untuk jawapan D ni orang daha dalam skema jawapan ini sepatutnya ditukar kepada macam ni. Okay. Tapi saya hanya memberi direct translation ataupun direct transformation. Perubahan secara terus yang sepatutnya kamu kena tahu. Kalau orang banyak ni sepatutnya inilah tafsiran pertama yang kamu kena tahu. So lepas ni macam mana nak adjust tafsiran kamu tu bergantung kepada situasi ayat.
Untuk makluman kamu berdasarkan soalan petikan ni, okey, sepatutnya dia ada jawapan dia ni. Saya akan tunjuk kejap lagi. Ini saya buat jawapan dari segi penukaran frasa, perkataan. Kejap lagi kita akan cari penukaran frasa. Frasanya dia ambil sebaris ayat atau 2, 3, 4 perkataan-perkataan, dia tukar terus menjadi perkataan lebih simple atau lebih panjang dalam versi bahasa Melayu standard. Okey. Macam orang banyak dicuri ni, dia akan ambil 3 terus. Dia akan ubah terus. Jadi takkan, bila kita tukar pada bahasa standard, ini tak betul ni bahasa ni, ayat ni. Seterusnya tak betul. Dia ada cara nak buat dia. Ini yang kita kena belajar. Ini yang kita kena belajar. Dan dia ada proses sikit. Dan kalau saya cikgu, ada tak cara ataupun sistem ke, dia punya peraturan ke nak buat? Bagi saya pada pendapat saya ada. Dia bergantung kepada ayat klasik tersebut. Bila kita faham maksudnya, baru kita boleh tukar. Okey? Dan faham maksud ni lah yang kita kena ambil masa sebenarnya. Kan? Sebab apa yang kamu lihat ini bukannya petikan yang mereka reka dan kamu nampak dipetik daripada kepimpinan melalui radal. Semua orang tahu benda ni. Tahun lepas kamu tingkatan 4. Kan? Kertala Sari. Kertala Sari cerita ni. Okey, kalau siapa yang masih ingat macam mana Laksmana bunuh Kertala Sari ni di pasar, di pasar kan? Di pasar, pasar masyarakat lah, pasar. Di pasar awam kan? Okey, tempat kat Melaka, pasar awam dia di waktu tengah malam. Okey, berlaku pergerutan antara Laksmana dan juga Kertala Sari. Akhirnya Kertala Sari berjaya dibunuh. Dan apa yang jadi? Raja ada menawarkan siapa yang berjaya membunuhnya akan dapat harta tersebut. Okey, harta yang disebut tu akan dapat harta. Kan? Jadi ramailah orang yang mengaku. Kenapa? Sebab apa? Pada keesokan harinya mayat Kertala Sari tu terbiar di tengah pasar pada waktu pagi. Jadi ramai orang yang potong telinga, potong hidung, potong kaki. Sebab raja kata siapa yang boleh bawa sebahagian anggota dia sebagai bukti yang dia dah bunuh Kertala Sari. Kan? Cerita dia ada, kalau sakra kamu ingat balik. Okay, dan sebenarnya apa bukti yang Laksmana buktikan bahawa dia bunuh Kertala Sari ni? Kertala Sari ni dia adalah perompak, pencuri. Dia datang Melaka, dia nak balas dendam atas kematian bapa dia. Sebab bapa dia kena bunuh dengan Laksmana Melaka ni. Kenapa? Sebab bapa dia pun diubah oleh Raja Indonesia. Raja Indonesia atau Majapahit. Majapahit ubah bapa dia untuk bunuh Laksmana. Sebab mereka nak tawan Melaka. Tapi bapa dia mati. Okay. Dia ada 7 prajurit, 7 pembunuh upahan, salah seorang bapa dia. Nama bapa dia Petala apa saya lupa nama bapa dia. Petala Bumi. Okey. Okey. Okey dah. Kita ringkaskan. Okey. Kita sambung awal. Siapa yang baca atau kalau kamu tak baca, kamu persis. Kamu boleh tahu sikit, kamu boleh sikit. Okey, jom kita sudah datang ke ibu mana pergi bawa rumah kita. Dalam skema jawapan. Lima tadi, sekejap. Okay, so memanglah sebab kita belajar kan. Kita akan tahu benda ni. Okay, saya akan tengok apa yang patut kita tukar. Okay. Berat peringkat kedua setelah sudah. Setelah sudah saya tahu tapi setelah sudah ibu benar. Okay, ditukarkan menjadi sesudah ataupun selepas ke. Okay, kamu buat setelah ke. Kenapa kena tukar? Sebab dalam zaman sekarang mana ada orang buat ayat setelah sudah. Betul tak? Okay. Kita kena tukarlah. Kalau kamu tukar, masa kamu tak adalah markah untuk ni. Bukan tolak markah, tak ada markah untuk ni. Okay. So sini siapa yang tukar ada markah.
Kita akan guna sesudah, selepas, setelah. Kan? Ini bahasa standard kita sekarang. Kalau kita baca tengok dalam petikan tu, sikit permulaan perenggan kedua. Selepas ibunya mendengar kata anaknya. Macam tu. Okay, sesudah ibunya, setelah ibunya. Kan? Kenapa mana ada orang guna selepas sudah, setelah sudah, ataupun sesudah kan? Okey. 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 Okey, seterusnya. Okey, satu lagi. Kat sini menarik Kat sini saya rasa ramai tak perasan. Okey, para pelajar tengok satu kata, saya buat jawapan dia pertanyaan. Ini memang obvious nampak dalam skema jawapan. Kata jadi pertanyaan. Okey. Para pelajar, kalau tengok dalam petikan dekat perenggan kedua baris pertama, setelah sudah ibunya mendengar kata anaknya itu, okey, mendengar kata anaknya dia merujuk kepada perenggan sebelumnya tau. Kamu tengok dalam perenggan sebelumnya baris terakhir tu ada soalan. Hai ibuku, ke mana pergi bapaku? Maka tiada aku lihat ini. Nampak tak ada tanda soal? Question mark here. Kan? Jadi sebenarnya kata ni dalam bahasa zaman dulu katalah. Okey, dalam bahasa kita sekarang dia akan jadi pertanyaan. Okey, pertanyaan. So, jadi mungkin ada pelajar terlepas pandang. Jadi sebenarnya kena tukar. Siapa tukar dapat markah. Macam okey. Okey, jadi saya tahu sini ibunya menangis sambil. Okey, yang ini famous. Yang ini famous, saya tak pasti famous dalam kalangan korang, tapi ini famous dalam kalangan Komsas. Mungkin korang pernah jumpa daripada sejak form 1 ke sekolah rendah, saya pasti, tapi kata Seraya. Seraya, bukan Suraya, Suraya nama orang. Seraya. Seraya ni saya pada zaman saya sekolah dulu, saya sekolah tahun awal 2000-an kan, awal tahun 2000, 2010, okey. Memang perkataan Seraya ni memang rasa apa fungsi dalam petikan bahasa klasik kan, saya tak tahu apa Seraya kan, okey. Saya ingat dulu Seraya maksudnya lalu kemudian, okey, seterusnya. Tapi ini maksud sebenarnya. Ambil. Antara perkataan bahasa klasik yang saya rasa agak famous digunakan dalam mana-mana karya karya sastra. Okey, so sambil. Wow, guys. Banyak kan? Dah nombor 9 dah ni. Okey. Okey, saya nak sesungguhnya bapa sudah meninggal dengan dua. Okey. Saya tak pasti ini diterima atau tidak. Tapi dalam skema jawapan memang ditukar. So, meninggal dunia. Okay. Saya tak pasti. Mungkin manusia memang digunakan perkataan meninggal dunia. Tapi saya rasa dari segi bahasa Melayu standard, mati juga diterima. Tapi ditukarkan. Saya tak pasti. Ini saya 50-50. Pelajar dengar mati kepada meninggal dunia 50-50. Kamu boleh rujuk cikgu kamu ke, kamu boleh rujuk Google ke, adakah mati perlu ditukar dari bahasa klasik kepada meninggal dunia? Perlu ke tidak perlu? Tapi saya merujuk skema jawapan ditukarkan. So dia dianggap markah. Okey okey. Okey, mati dalam skema jawapan Dalam skema jawapan di dalam perenggan kedua baris kedua. Hai anakku, dialog Hai anakku, yang bapamu itu sudah mati. Okey para pelajar, korang nampak ayat yang bapamu itu pun dah tahu itu adalah bukan bahasa standard. So korang tahu sebenarnya itu kita kena tulis dalam versi bahasa standard kan. Ini adalah bahasa klasik kan. Kita kena tukarkan. Kita akan lihat nanti. Saya akan kongsi di baca skema jawapan. Kamu akan baca sendiri nanti Okey, kejap. Okey, saya rasa saya akan type lagi senang nanti. Okey, seterusnya soalan seorang Melayu yang bernama Laksmana. Okey. Dan perkataan terakhir yang direct pertukaran ialah perkataan ratu. Yang sebenarnya ini bermaksud raja. Ratu ni raja. Saya pun tak pasti kenapa dia guna ratu, tapi inilah bahasa klasik. Okey. Saya mula-mula first pengalaman saya baca petikan ni cerita ni, saya buat apa Ratu Melaka pun takkan Permaisuri kan. Tapi saya fikir ujian.
Dan tentulah Laksamana tu menghadap raja, takkan menghadap Mansuri kan. Saya faham lah rupanya bahasa klasik diguna ratu, sebenarnya raja. Okey, okey. Raja. Okey, so raja So 10 jawapan Okey, ini perkataan yang direct translation ataupun penterjemahan secara terus. Okey. Nanti sebenarnya macam mana yang kamu akan lihat diterjemahkan dari segi frasa. Dari segi frasa macam mana diterjemahkan, kamu akan lihat macam mana ia buat. Okey. Saya akan type jawapan di bawah. Kamu boleh buat perbandingan sambil melihat jawapan. Saya akan type secara langsung terus lah. Senang terus kamu lihat Okey, tadi saya dapat sini wang Oh, tukar sini. Tambah. Mungkin ada perkataan-perkataan yang saya terlepas nak tukar Mungkin ada perkataan direct translation yang saya terlepas pandang daripada petikan. Tak ada